Dengan Syarab bin Allah Al-Fatani dan As-Sajawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi bi barakatihi dan bi'idin. Qala ketujuh, al-ajzu am-mumkinima. Situ al-ajzu am-mumkinima, lemah atas menjadikan mungkin. Maknanya lawan pada kudrat lah. Kudrat berkuasa ni lemah. Maksud lemah di sini apa dia? Lemah atas menjadikan mungkin barang ada iaitu lawan kudrat. Maknanya kudrat tu berkuasa, lawan dia lemah. Dan masuk dengan kata barang mungkin. Maknanya ada tu mungkin kan. Al-ajzu an mungkin. Apa kan mungkin tu tadi? Masuk dengan kata mungkin. Barang mungkin ada iaitu perbuatan hamba yang bersertanya dengan kudrat. Mustahil ya. Maksud mungkin di sini ialah kosi kuasa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal kata, kita boleh menentukan nasib kita. Bermakna kita berkuasa menentukan nasib kita. Seolah-olah macam Allah serah kuasa dia pada kita. Terpulai pada mula. Bukan serah kuasa, tuan-tuan. Allah Ta'ala membiarkan kita berusaha. Kuasa tidak boleh diserah. Sebab kuasa Allah ni qadim lagi azali. Mana boleh serah kuasa Tuhan kat kita. Ingat ini Perdana Menteri kau. Sak sekejap kau timbal Perdana Menteri. Kayak gitu. Maka masuk dengan kata barang mungkin ada ia perbuatan hamba yang berserta dengan kudrat mereka. Makna dalam kuasa kita tadi bukan bermakna Allah bagi pinjam kuasa Allah pada kita. Dengan kuasa Allah jadikan kepada kita tadi, kita boleh membuat apa saja setakat yang dibenarkan oleh Allah. Walau bagaimanapun, dia tetap tertakluk di bawah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berkuasa menentukan nasib kita, bermakna ada dua kuasa. Ada dua kudrat. Bila ada dua kudrat, bermakna menafikan wahdaniyat. Maka sebab itulah saya sekalian, manusia tidak boleh mengubah nasibnya sendiri. Yang boleh ialah melakukan usaha. Yang boleh mengubah ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha saja. Saudara, kalau mengikut ilmu tauhid, kita mampu mengubah nasib kita, itu kira murtad. Sebab tu saudara mengajilah. Saudara, macam mana kita nak pandai mengaji ni? Bukan bermakna pergi dengar ceramah kat masjid. Dia kena intensif. Saudara nak belajar ilmu dunia pun, nak kena masuk universiti 5 tahun, betul tak? Nak dapat ilmu dunia 5 tahun, start daripada sekolah rendah lagi. Sejak pagi, petang, siang, malam, maruh, apa gadah, jual tanah. Takkan nak dapat ilmu akhirat 5 minit sehari. Saudara, mustahil. Tetapi apa boleh buat? Kita berada di zaman ilmu agama sudah tidak penting lagi. Maka sebab itu kita yang berpeluang belajar seminit 2 sehari ni, ambil kesempatan. Kalau tidak, kita akan tewas dari segi lebih-lebih lagi dalam bidang ilmu tauhid. Tu duk kuasa Tuhan, kuasa kita, kuasa Tuhan tu. Itulah masalah tu. Awak datang dengan apa kat sini? Allah hantar. Saya pun tanya dia. Allah bawa kapal tu, biar kau bawa kereta. Tengok saya. Lepas tu dah lah. Dia tahu dah sekejap lagi kena belasah. Dalam tu moga orang kenal saya. Serah kuning lah. Saya tanya dia, datang mana awak? Datang daripada Jakarta. Dengan apa datang ke sini? Allah hantar. Apa benda tu? Jangan gantung seluruh sekali direct kepada Allah. Datang dengan apa? Naik kapal terbang. Datang dengan apa? Tumpang kawan. Datang dengan apa? Allah hantar. Sedap. Besok kenapa boleh makan ni? Allah beri saya makan. Ni kenapa beranak ni? Allah beranak. Maka letak pada Allah belakang. Ni kenapa tidur ni? Allah suruh saya Allah tidurkan saya. Ni apa benda? Ja'alna likulli syai'in sababa. Allah Ta'ala tidak akan beri terus direct begitu. Dia ada dia punya wasilah dia. Nabi sendiri pun Allah hantar Jibril alaihi salam. Tidak terus direct Tuhan nak bukan. Dia hantar Jibril. Hantar lagi mesej melalui Al-Quranul Karim. Jadi jangan ya. Ini di antaranya. Yang silap faham ialah meletakkan seluruhnya direct kepada Allah. Itu boleh Di antara sebab kufur
meletakkan segala-galanya kepada Allah. Kenapa minum arak ni? Dah kerana Allah. Kenapa miskin ni? Dah takdir. Allah menentukan saya, ditakdirkan saya ni bodoh, mengaji tak. Saudara, takdir kodak-kodak ini berlaku selepas kita usaha. Yang semalam tu baru takdir. Hak besok belum takdir lagi. Hak takdir ni hak semalam. Yang kita buat, sama ada kita lupa ataupun kita lalai, itulah kehendak Tuhan. Hak besok bukan takdir. Sebab apa? Wujud ikhtiar. Yang semalam sudah habis ikhtiar. Mana itulah kehendak Tuhan. Kuasa kita sudah tidak ada. Hak besok tu barulah dikatakan usaha. Dah berlaku juga, bertukar menjadi takdir. Macam tu. Berubah, tak sia. Mati. Mati itulah takdir. Buat sia. Sia itulah kehendak Tuhan. Jadi kena ada dia punya masa bila usaha itu boleh dilakukan. Sampai satu masa usaha kita habis. Ketika habis tu serah pada Allah Subhanahu wa taala. Namanya tawakal. Okey, saya buat satu diagram. Bagaimana saudara nak tahu masa bila kuasa kita habis, usaha tu habis. Okey, katakanlah saudara naik satu, nak cerita supaya saudara dapat faham. Ada masa kudrat kita, ada usaha kita, betul tak? Dan sampai satu masa langsung kita tidak boleh berusaha. Ketika itu royaklah, setara mana gedebel pun saudara tidak akan boleh berusaha lagi. Okey, sekarang gini contoh dia ya. Okey. Ini lautan Indian Ocean. Tu dia. Saudara panjat gunung. Masa ni saya menggunakan apa? Tenaga kan? Tenaga lah, tali lah, spike, kasut pakai spike kan? Jap. Tu dia naik. Sampai di sini. Sampai dah ke puncak. Sampai. Tiba-tiba tergelincir. Dia terkangkang kaki. Saya nak tanya, apa usaha saudara masa ni? Tawakal. Ketika itulah usaha kita sudah tidak ada lagi. Dan itulah namanya kuasa manusia ada limit. Kalau kuasa Allah apa nak terjun, naik ke langit lah. Pinjam kuasa Allah sekejap. Itu sebabnya kuasa ada pada kita ini merupakan ikhtiar, bukan kuasa. Kalau saudara boleh kuasa, kenapa terjun, kenapa jatuh? Naik ke atas lah. Buka sayap kau gang gitu tak? Macam Batman. Tak boleh lah. Sebab apa? Usaha sudah habis. Mana ataupun kebenaran Allah melakukan apa-apa perkara tidak dibenarkan lagi, ditarik balik. Habis tak lewat apa dah. Maka sebab itulah kita bukan kudrat, kita hanya ikhtiar sahaja. Kudrat berada, kalau kita berada kuasa, Allah pada kuasa, wujud dua kudrat, maka syirik. Sebab itulah kita mampu mengubah nasib kita. Allah nak duduk mana? Kuasa Allah nak duduk mana? Maka sebab itu kita mampu berusaha mengubah nasib kita. Kalau kita dibenarkan oleh Allah, Allah mengizinkan kita, maka berubahlah kita. Kena gantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar kita tadi sampai satu masa habis, maka di situ bertukar kepada tawakal. Macam kata kita pergi Nabi satu masa sepenuh sahabat-sahabat pergi lepas huta dia. Nabi kata, mana hutamu? Kamu ajar tawakal. Tambak dulu. Ambil huta, tambak ke tiar apa ikat kemah-kemah, baru tawakal. Sebab apa? Wujud ikhtiar. Selagi wujud ikhtiar, tidak boleh dikatakan tawakal. Tawakal berlaku setelah habis kita di penghujung ikhtiar kita namanya tawakal. Kerja tak kepada surah Tuhan, mudah-mudahan kaya. Gila. Hijau dulu sampai habis kita dah agak dah, barulah sekatu saja. Serah kepada Allah, baru tawakal. Begitulah juga dengan ngaji ke apa-apa, cari rezeki ke, kesihatan ke, berubat dulu. Baru tawakal. Jangan tawakal. Allah, mu ni tak tawakal. Sedap. Dia berhenti kerja, dia tak kerja, tak apa, bini tanya, bang, tak kerja bang, nanti kita susah bang. Kurang tawakal. Saya nak tanya, betul ke tak betul? Tak betul lah. Tawakal ni berlaku selepas usaha. Ni lelaki dia belajar tasawuf. Sampai satu masa berhenti kerja. Dia tanya, nak makan ke apa? Tawakal. Ambil nombor tu bagi. Pasal apa? Tawakal adalah berlaku selepas usaha. Lah bini dia tegur dia, bang, kita nak makan apa bang? Abang tak kerja apa semua ni.
kurang tawakal. Oh, dia bagi bini dia, kurang tawakal. Saudara, kesalahan faham tu menyebabkan kita rosak kita punya tauhid kita. Kesalahan terfaham tentang bila masa kita bertawak macam tadi. Dah jatuh tu, di situ baru nama tawakal. Masa naik tadi masih ada wujud ikhtiar. Selagi wujud ikhtiar, selagi itulah kita kena pakai. Sebab apa? Nanti kenapa jatuh ni? Allah jatuhkan saya. Dia tak berani. Duduklah sungai pakai nyela gitu. Berapa lemah ni? Allah izinkan saya lemah. Berat. Itu tenang bunuh diri. Berenai dulu. Saudara, tahu tak? Dia beri pisah satu. Kekah sini. Tidak benar bawa duit. Tidak benar bawa bekalan makanan. Tidak benar bawa segala apa-apa. Selat Teberau tu tidak dibenarkan pakai perahu. Berenang. Pergi ke Johor. Kemudian pergi ke Kota Tinggi. Tidak benar bawa duit. Sampai Kota Tinggi, lapor diri di sana. Balik Singapura balik, baru lulu. Agak-agak lagi mana nak buat? Boleh faham ke? Saudara buat satu latihan berenang. Habis latihan berenang, saudara tidak dibenarkan bawa duit. Duit hanya dibenarkan bawa 20 sen. Lebih 20 sen tak boleh. Jam tak nak pakai, takut jual. Takut nanti jual je ke dapat taksi tak. Tak benar. Benar. Adalah bisa satu benek tu bawa. Saudara, daripada Selat Teberau tu pergi Johor pergi Kota Tinggi. Report kat sana, ada satu jaga kat sana. Pegawai jaga kat sana, report kat sana, sign. Lepas tu balik ke Johor, masuk balik Singapura. Sebelum maghrib. Apa nak buat agak-agak? Cuba jawab. Pisah tak, pitih tak ada, apa tak ada, nak naik bas apa, tak kira. Janji berenang sampai sana, pergi Kota Tinggi, lapor kat sana, balik Singapura. Saudara ke mana agak-agak? Tak sampai Singapura sebelum maghrib, kira fail. Acu suruh tunggu buat lagi tu lagu mana? Ustaz, terawak sekali. Lagu mana agak-agak? Pulang lah. Jangan tanya saya tak saya royak, saya cara dia. Cara dia tu saya tak saya royak tu beritahu lah. Tak saya bagi tahu. Sebab apa? Terpulang kepada ikhtiar. Siapa wujud ikhtiar? Wujud ikhtiar. Dah tak kira lah cara mana pun. Tahan taksi. Taksi nak ke mana cik? Ambil dapat taksi, capok lego. Kereta dia ikut. Pasal motif dia balik sebelum maghrib. Tu dia. Jangan cerita dengan orang. Jadi kenapa kita wujud ikhtiar? Wujud ikhtiar. Dia nak kita guna ke seluruh kita punya usaha kita, inisiatif kita dan segala apa yang kita pandai tadi. Kita pandai patut berenang, patut lompat, patut curi, patut ropok. Dan masa yang sama dia assist lah. Ada walkie-talkie semua. Takut saudara bunuh orang ke apa. Jadi sampai Kota jauh tau, Kota Tinggi tahu. Saudara nak naik apa agak nak naik bas duit tak? Duit tak ada. Tapi tak kira. Dia nak sampai ke sana, lapor diri kat sana, balik ke Johor, masuk balik Singapura. Allah Subhanahu Wa Taala, dia nak kita buat ibadat. Dia nak kita solat. Dia nak kita melakukan segala perintahnya. Kalau tak boleh pun kena lawan. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dia nak kita buat selagi wujud ikhtiar. Jangan mengalah. Sampailah kita mengaji dah tak pandai-pandai. Semaya dah tak khusyuk. Buat buat dah apa segala buat dah. Tidak berjaya juga. Maka lanahdiyannahum subulana. Sebab apa kena buat? Sebab wujud ikhtiar. Itulah bezanya dengan kudrat. Allah Ta'ala membenarkan kita melakukan kuasa kita tadi setakat terdaya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setakat terdaya. Apa pasal setakat terdaya? Memang kita tidak terdaya. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan illa billah. Melainkan dengan kudrat Allah. Jadi kalau kita ada kuasa boleh mengubah nasib kita, boleh menentukan masa depan kita, bermakna wujud dua kudrat. Kalau ada wujud dua kudrat, bermakna syirik. Maka sebab itulah kudrat lawannya al-ajzu mungkin lemah. Lawannya lemah. Sebab itu tidak ada dua kudrat.
Selalu kita dengarkan profesor, kita tidak, Tuhan tidak mengubah nasib kita, mereka kita mengubah nasib kita. Dia benda. Jadi tidak boleh jaga, ya. Perbuatan hamba yang bersertanya dengan kudrat mereka itu, atau daripada segala sebab yang berada. Aku ni berjaya ni sebab aku rajin. Kalau aku malah aku tidak berjaya, maka sebab aku rajin, maka sebab itulah aku mesti berjaya. Mesti tu salah. Mesti tu salah. Sedara melakukan usaha rajin, bijak pun itu hanya sebab. Sebab tu kata dia, daripada segala sebab yang berada pun tidak boleh. Sebab bukan kuasa. Ubat bukan berkuasa. Doktor bukan kuasa. Usaha kita tu bukan kuasa. Kebijakan kita bukan kuasa. Sebab apa saja sebab, jangan kaitkan. Atau lainnya, seperti menjadikan langit. Ada boleh buat langit lagi tak munasabah. Atau dan bumi dan syurga dan neraka. Macam Firaun dia. Nabi Musa kata, Tuhan aku gagah. Firaun kata, aku lagi gagah. Tuhan aku boleh ambil nyawa, aku boleh juga ambil nyawa, kata dia. Nabi Musa kata, lagu mana cara ambil nyawa? Kamu tengok sini, kata dia. Hak ni aku nak bagi dia hidup. Hak ni aku nak bagi dia mati. Hak ni dia bunuh. Lepas tu hak ni aku tengok aku hidup seorang. Tu dia. Musa kata, bukan lagu tu. Tuhan aku boleh menghidupkan dan boleh mematikan. Mu tak boleh mati ya, menghidup tak boleh. Tuhan cuma hidup orang mati, tak boleh. Atau mu aku boleh, Tuhan aku. Musa pun hidup orang nak lawan perang. Tetapi itu namanya makjizat, bukan kuasa. Nabi Musa itu namanya makjizat, bermakna benda yang berlaku di luar adat, tidak mungkin boleh dibuat oleh manusia, boleh berlaku juga. Maka tu dikatakan makjizat. Jangan pula kata, kuasa kuat hebat kuasa Nabi. Bukan kuasa Nabi, makjizat. Makjizat bermakna satu keluarbiasaan mengatasi di luar kotak akal berlaku pada Nabi. Tak boleh kita kata Nabi kuat, Tuhan dia kekuatan. Bukan kekuatan, itu makjizat. Makjizat ialah kebenaran Allah berlaku pada manusia di luar adat. Misal kata Nabi Uzair tidur 100 tahun. Nabi Isa bercakap zaman budak 10 orang zakat zaman budak. Budak kelai perut bercakap di luar baru umur sebulan 2 bercakap. Siapa dia? Siti Maryam masa kecil dia duduk dalam mihrab. Mari Zakaria tanya, "Ya Maryam, siapa hantar buah ni? Siapa hantar benda-benda ni semua ni?" Mana dia tahu dia budak kecil boleh bercakap ke? Dia bercakap. Dia apa dia cakap? Haza min indillah. Ni daripada tu. Boleh kacau pula dah adik aku ni. Lepas tu mengandung. Bila mengandung beranak. Bila beranak dia tanya, "Maryam, ni anak siapa ni? Siapa bapak dia ni?" Maryam kata apa? Tanya dia, "Aku tak boleh cakap." Tak boleh kacau pula. Lepas tu, macam mana nak bercakap? Dia bayi. Tu dia. Tanya bayi. Bayi, siapa? Mu ni siapa? Siapa bapak kamu? Ini Abdullah ataniyan kitab. Dari dalam buai. Masih merah lagi. Berapa dah? 2. Di antara yang bercakap masa kecil ialah anak masih tak. Ketika mana nak Fir'aun mak jatuh, terjun le api. Masih tak mari kelakuan. Lagu mana ni? Anak kecil ni. Budak bila. Kan dia ada sikap Fir'aun kan? Tukang sikap Fir'aun. Anak dia ada anak. Masih tak ni. Jadi anak pendukung anak. Mak, kenapa mak takut nak terjun? Kita di pihak yang benar. Terjunlah mak. Allah reda pada kita. Anak suruh. Maka naiklah semangat. Terjun dua-dua dalam api. Begitu juga dengan berlaku kepada asbabul ukhdud. Yang mana ada satu wanita bawa anak dia. Tak nak terjun, nak bakar. Tak berani. Anak dia bercakap. Berapa dah? Bawa 4 Siapa lagi Yahya merastui Nabi Isa masa dia masih kecil. Berapa dah? 5. Nak cari mana 5 lagi ni? Rasulullah masa kecil, masa beranak, keluar dari perut ibu dia. Bersin. Cung. Alhamdulillah. Dinding jawab, ya rahamukallah. Dia jawab balik, yahdina wa yahdikumullah. Berapa dah? 6 ke?
6 lah berapa? Minum air tak ingat. Jurair. Jarid. Jurair ni diserahkan, dia ni dituduh berzina. Dengan mari letak atas pondok dia, tempat kita suluk lah. Dia rumah suluk dia tu, saudara, dia beribadat, dia kaki ibadat. Betul lebar ni. Dah berat duduk sini rupanya ingat kau suluk. Dia kata, buduk buat orang sini. Maka dia nak jawab, tak boleh. Orang bakar semua tempat dia mukayam dia, tempat kemo-kemo dia semua bakar. Maka apa nak jawab? Dia nak akan jatuh, dia hukum suluk. Dia kata apa? Aku tidak bersalah. Kalau kamu tidak bersalah, apa buktimu? Siapa bapa budak ni? Dia bertanya dia. Budak tu cakap, bapa aku seorang pengembala kambing. Tu bapa dia sebenarnya. Marilah, wani bapa dia. Berapa dah? 7. Sudah. 3 lagi. Saya mana Siapa tadi? Jarir. Saksi Nabi Yusuf. Nabi Yusuf semasa dituduh oleh Zulaikha, dia tak ada bukti. Maka mari budak kecil royak. Kalau nak tahu siapa salah, mu tengok baju sayap mana. Kalau sayap belakang, Yusuf betul. Kalau sayap depan, Zulaikha betul. Tengok sayap belakang. Tu dia. Berapa dah? Payah nak cari mana lagi ni. Berapa tadi? 8. Di zaman Nabi Muhammad SAW, ada satu budak nama dia Mubarak. Mubarak ni sekarang semua fitnah kat Mekah. Maka budak kecil ni kata, dia Rasulullah, siapa ikut dia bertuah, siapa lawan dia celaka. Hai, budak kecil nama dia Mubarak. Lepas tu banyak orang nama Mubarak kan. Syekh Barok. Mubarak ni nama budak ni lah. Budak ni berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bercakap masa kecil juga. Berapa dah? Asal lagi sudah, tak ingat. Nak buka kitab. Tak ingat Tak ingat. Ingat saya bagi tahu. Kita tak ingatlah sini 10 kalau 3 boleh kira ni. Dan apa tadi? Tu berlaku di luar adab. Bukan budak ni berkuasa, tetapi dia berlaku disebabkan Allah beri kepada keizinan. Keizinan Allah kepada dia bercakap semasa kecil. Bukan budak ni power budak ni, bukan. Allah Taala beri dia. Itu namanya mukjizat. Nabi kalau masa kecil kita panggil dia irhas. Masa dia lepas 40 tahun kita panggil dia mukjizat. Okey. Habis tu. Dan ke-8. Habis sifat mustahil bagi Allah. Yang ke-7. Yang ke-8, ijad syai' minal alam. Ma'a adam iradatihi au ma'a zahuri au ma'al wablah au bita'lil au bittama'. Jadi Allah Ta'ala jadikan alam ini serta ketiadaan berkandak. Mana dia tak usah jadi cukup. Nak sabar kau tak? Langit aku tak usah jadi jadi sendiri kau. Ingat kau kita kau tanah bunga, tanah sayur, rumput pun tumbuh ni. Betul tak? Kalau kita ada kuasa, tanah bunga-bunga lah. Ni tak tanah bunga, rumput tumbuh. Dah kena cakur rumput pula. Dah cakur rumput pula, tanah bunga, dah bunga tiap ayam pula tumbuh tepi tu. Siapa punya kerja tu? Kalau kita ada kuasa, tanah bunga-bunga lah. Ada. Sebab apa? Tanah bunga lain, tumbuh benda lain. Siapa berbada ada orang lain lah tu mari. Ada benda lain, kuasa lain mari. Kuasa siapa tu? Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu dia. Jadi kalau kita ada kuasa, banyaklah dalil-dalil yang ramai-ramai. Tok Kenali kata awal, mu nak tahu dalil-dalil Allah Taala Maha berkuasa, kata dia, mugi lautan mu tengok duri taji. Siapa dia asuh? Siapa dia asuh duri taji dia cocok luka. Siapa dia asuh tu dia? Bunga-bunga kata dia bersiung. Ada bau wangi, ada bau macam ada putih ayam. Ada tu dia. Siapa bubuh tu kata dia minyak atar tu. Warna, mu tengok ada warna merah, warna ungu kelabu asap, ada belai-belai pun ada. Siapa berkalah? Allah. Bermakna kita tidak berkuasa. Jadi kuasa yang ada pada kita ini hanya sekadar untuk melakukan ikhtiar. Bukan kuasa penentu. Bukan kuasa muktamad. Tetapi kuasa untuk melakukan ikhtiar. Boleh jadi berjaya, boleh jadi tidak. Jangan pula kita boleh menentukan nasib kita murtad. Boleh mengadakan ini kata berkehendak atau serta lupa tu tak teringat nak jadi alut langit giwat bitel saja. Tak ada tidak betul, mustahil. Atau serta lalai ni bermakna samalah tak ingat.
atau dengan tabiat. Pesing Tuhan, pesing Tuhan ni kalau tak manusia jadi sedih gitu. Tak ada. Ini semua mustahil belaka. Maka sekaliannya itu menafikan kehendak, menafikan iradah. Sebab tu iradah tuan-tuan adalah kehendak Allah yang tidak ada kena-mengena dengan sesuatu. Dia semata-mata kehendak. Dia semata-mata berkehendak dan menafikan ikhtiarnya, bukan Allah Taala bersungguh-sungguh sangat nak buat, tidak. Saja nak tunjuk kuasanya saja. Maka adalah perceraian lupa dan lalai. Dia kenapa dia bagi tahu? Kadang-kadang dia guna bahasa lupa, kadang-kadang guna bahasa lalai. Kerana lalai itu kata dia, maka lupa itu ada pengetahuan dahulunya. Dulu pandai, lepas tu lupa dah ke mana. Tu lama lupa. Dan lalai itu sama ada pengetahuan dahulunya atau tidak. Lalai ni langsung tak tahu ataupun pernah tahu ataupun tak teringat. Tu lalai. Bermakna lalai general. Tapi kalau lupa pernah dulunya tahu, lepas tu terlupa. Jadi beza. Maka lupa itu khas. Bermakna lupa ni dia tahu tapi tak teringat. Dan lalai itu am. Lalai ni mungkin tak teringat, mungkin tak tahu sungguh. Itulah lalai. Sebab tu perkataan lalai tuan-tuan digunakan di Al-Quran Karim. Lalai daripada semayang. Kenapa disebut lalai? Kerana mungkin tak tahu semayang, mungkin tak nak semayang. Tapi kalau lupa, tuan-tuan, kalau lupa dia boleh kodok. Tetapi Tuhan guna perkataan lalai. Wailul lil musallin. Betul tak? Allazina hum an salatihim sahu. Dengan semayangnya lalai. Nampak tak? Dia tak buat langsung ataupun dia tak tahu langsung. Memang tak semayang langsung. Bukan lupa lalai. Sahu ni lalai. Ulama bermakna lalai. Sebab apa? Lalai ni tengok tu. Dan lalai tu maknanya sama ada pengetahuan dulunya semayang, lepas tu tengok tak ada semayang. Atau tiada. Maknanya memang tak tahu langsung tentang semayang ni. Bermakna orang ini tidak semayang. Sebab tu ulama memaknakan sahu ni lalai. Ataupun lupa. Pelaga dua tu, maka dua-duanya. Boleh jadi dulunya tahu, tapi akhirnya tinggal semayang. Atau boleh jadi langsung tak tahu semayang. Macam tu contohnya. Dan makna fa'il dengan ilat, mana berbuat dengan sebab. Ilat tu sebab. Dan tabi'ah, passing attitude tu passing tu. Kalau tak ada Nabi, dia sedih. Tak ada. Ya. Tabi'ah atau bahawa adalah tabi'ah itu, bahawa Allah wujud Allah itu melazimkan wujud kainat. Maka oleh sebab Allah tu ada, maka makhluk pun kena ada lah. Lagu tu tidak munasabah. Kainat seperti lazim makhluk dengan ilat. Kalau ada panas mesti ada sejuk. Tak ada air batu, tak ada air panas. Tak ada, ya. Tidak kena mengena dengan ilat, tidak kena mengena dengan sebab, tidak kena mengena dengan sakut paut dengan siapa-siapa. Itu makna masuk ke kehendak. Seperti gerak tangan ilat bagi gerak cincin, betul tak? Ada kait mengait kan? Bergerak cincin sebab bergerak tangan. Ada makhluk sebab ada Tuhan. Kerana tu maka kerana tu Tuhan buat makhluk? Tidak. Dia buat makhluk tu kerana tidak ada dikeranakan oleh kerana dia semata-mata iradah. Iradah itu tidak ada kait mengait dengan makhluk. Itu makna iradah. Tidak bersebab. Tidak bersebab. Boleh ya? Seperti api tabiatnya mengangus. Pasal Tuhan maka buat makhluk lah menggoda Tuhan. Tidak. Api mengangus. Tuhan pasal menggoda Tuhan maka buat makhluk lah. Tidak. Buat makhluk tu kerana memang dia nak buat. Itu makna iradah. Maka tak dapat tiada manakala bersentuh dengan api, maka tak dapat, maka kena langu. Macam tu. Dan percaya antara keduanya, maka fa'il dengan ilat itu dengan tiada syarat. Tuhan tak kena mengena. Tuhan tak kena mengena. Macam kita bergerak tangan, bergeraklah jari, betul tak? Oleh sebab Tuhan, maka adalah makhluk. Tak ada. Tidak ada sambungan begitu. Dengan tabiat itu, dengan syarat seperti api, maka dapat angus. Kita lah tu. Tuhan tidak ada kena mengena. Apabila bersentuh dengan kayu, dengan ketiadaan manik yang basah, ada saja kait mengait. Kerana api, kayu pun kering, maka angus. Oleh sebab basah, maka tak terbakar. Tak ada apa-apa pun, tidak ada kena kait, tidak ada kaitan. Maka lah kedua fa'il itu tak dapat mengadakan. Ada sakut paut. Ya macam api, dia boleh membakar, tapi bila basah, dia mampu dia. Tak ada kena-mengena. Tidak ada kaitan begitu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iradah dia semata-mata iradah.
Tidak ada kena-mengena dengan makhluk, tidak ada kena-mengena dengan malaikat, tidak ada kena-mengena dengan sebab apa-apa. Jangan kait dengan apa-apa pun. Sebab tu saya kata iradah ni. Iblis pergi datang jumpa Imam Syafi'i. Menyamar sebagai manusia, dia tanya, Tuan Imam kata dia, bagaimana pendapatmu? Ada seorang jadikan sesuatu, dia beri kebebasan. Nak buat gapo, buat tak siwak pun tak apa. Lepas tu dia suka nak berngaku, dia sebab bersyukur-syukur. Adakah hadir pasal tu? Dia tanya Mas Pai. Agak-agak kalau kita jawab lagu mana? Dia buat satu persoalan. Ada satu orang kata dia jadikan kita, dia beri kebebasan kepada kita. Ikutlah nak semaya kau, tak semaya kau. Lepas tu dia buat kat keputusan. Aku suka nak bersyukur, aku suka berngaku. Hadir kalau kita kata. Kan kita tengok ketuhan kan iradah kan. Iradah ni bermakna dia punya suka lah. Nak bersyukur siapa, nak berngaku siapa. Dia jadikan makhluk ikut makhluk. Nak Islam aku tak asyik dia pasal. Kalau kita fikir kita nak jawab lagu nak agak. Apa yang maksud? Agak-agak lah apa nak jawab tuan-tuan. Kalau kita ditakdirkan duduk di posisi Imam Syafi'i itu. Dia kata Tuhan jadikan kita. Lepas tu dia beri kita bebas. Imam syakiran wa imam kafura. Ikut nak beri mebu, tak beri mebu tak apa. Dia tak campur tangan. Ada lepas tu lepas-lepas nak buat dengan aku pula. Apa kalau kita buat jahat nak buat dengan aku? Ni apa basic ni dia Syafi'i kata. Okey, cuba jawab saya nak dengar. Jangan saya jawab ikut jawab Syafi'i. Jawab kita dulu. Lepas tu bila Syafi'i jawab, oh lah kata aku boleh, tak acik lah. Jawab dulu. Apa nak cakap? Apa nak cakap? Apa siapa nak cuba? Boleh tak cuba? Okey, telefon 03554431. Okey. Tak ada juga. Inilah dia masalah. Dia kata iblis ni dia iblis benarnya dia menyamar manusia. Dia tanya Imam Syafi'i, kita ni tak ada iblis tanya, dia tiup ya. Jangan ngaji bau lari dah. Tak payah mari boleh mari kalau kita panak kita. Iblis tak payah mari pun kita ni. Dia pakai tiup gitu ya. Tak usah ngaji. Relax. Imam Syafi'i siap mari duduk sebelah. Lagu mana kita kalau ada cabaran macam ni, mari syaitan duduk sebelah, pakai subai besar, pakai jubah mari duduk sini. Assalamualaikum. Kita bertanya dia, cakap, "Menanta ana Syekh Umar Khayyam daripada Jordan, bakal jadi khalifah tentang antarabangsa. Saya menubuhkan IS." Lagu nak agak-agak kita. Tanya soalan semua boleh jawab. Kita pun setuju buat agreement. Saya setuju untuk berjual dengan awak sekali kali. Saya sanggup mati bersama awak segan-gan pocok pun. Tahu tak siapa saya? Mana saya tahu? Saya lah iblis. Lagu nak agak-agak. Imam Syafi'i jawab apa? Senang saya jawab lah, jangan masuk. Imam Syafi'i tanya dia balik. Kalau anda diberi kebebasan, pilih ini masuk neraka, anda pilih juga, bermakna awak menzalim diri sendiri. Kata dia bodoh lah mung. Orang pilih pergi kau ni, aku pedih. Mu pergi kau ni, okey. Pergi kau ni juga pedih. Lepas tu nyala kau kan? Mu bodoh kata dia. Okey, betul? Yang kedua, kalau mu tidak berupaya melawan, mu dijadikan pun dengan kehendak Allah, dimatikan pun dengan kehendak Allah. Apa nak cakap banyak, duduk dia je lah. Betul tak? Maka iblis pun gang. Sebenarnya aku ni iblis. Aku tahu dah, kata Syafi'i. Mu masuk tadi pun aku tahu dah. Lepas tu, mu nak kata apa ke aku? Aku nak bagi tahu mu, sebelum ni sudah 50,000 ulama dah kumpul. Aku beri soalan ni. Tapi mu seorang ni cepu ma boleh jawab tu dia. Hang sedap tu dia kata apa? Aku ni sebenarnya iblis. Imam Syafi'i jawab apa? Mu masuk tadi aku tahu dah. Saudara, kalau kita lah marilah gitu, saudara. Tak payah iblis mari menyamar jadi tak sah lah. Iblis pada duduk tepi jalan buat gitu je. Betul tak? Ujian kita tidak perlu sampai ke tahap iblis menyamar sebagai ulama, tuan-tuan. Pada yang tengok UAA punya kaset lari bleaching. Tengok kaset, tengok video saja, sesat lari. Maknanya Imam Syafi'i, Imam Sayuti, Imam Ghazali semua diuji dengan iblis. Iblis betul. Mari Syekh bersisa tewas kan?
dengan iblis. Mana dia cerita hak tewak, dia cerita hak berjaya. Nabi Daud pun sama. Iblis mari tanya pasal Tuhan, lagu mana? Nabi Daud ke? Cocok putih mata tu kan? Idris. Nabi Idris. Lagu mana aku nak tanya mengata dia? Boleh kau tidak Tuhan masuk dunia besar ala telur ayat? Boleh ke tak? Nabi Idris pun, Tuhan boleh cocok matamu biar buta. Mata sebelah. Kan buta mata sepatu, orang buta mata sebelah ni bahaya tu. Dia buta mata sebelah ni dia takut bakar tu. Jadi maknanya Imam Syafi'i jawab, kalau dia bagi tahu kamu buat benda ni celaka, buat benda ni bertuah, mungkin buat juga benda celaka, maka mu bodoh lah kata. Tolonglah mu. Okey, kalau mu dijadikan tanpa kehendakmu, kamu tidak berupaya melawannya, la haula wala quwata, kamu hamba, kamu tidak berkuasa, kamu ada dalam menyerah diri, tak usah kecek bah. Tak kecek tanyalah dia lah. La yusul amaya wa hum yusalu mu lah, ikut Tuhan, mu tanya, Tuhan tanya mu jawab lah. Tak janganlah banyak komplain. Syaitan pun, aku sebenarnya syaitan. Jawab mu tu betul, tetapi aku nak bagi tahu mu sebelum ini sudah 170,000 dah kata. Dalam kitab ni kata 70,000. 70,000 abid dah sudah kufur kata dia. Sebab itulah saudara Imam Ghazali ke Imam apa ke, dia diuji oleh iblis, dia diuji apa, dengan kejayaan itu dia karang kitab untuk kita. Termasuk Hasan Al-Asy'ari. Dia berlawan dengan bapa mertua dia sendiri. Dia berguru dengan bapa dia berfahaman Mu'tazilah selama 40 tahun. Tetapi dia tidak puas hati dengan hujah-hujah itu. Dia tanya pun tak boleh jawab, dia berhujah pun tidak tepat. Maka Hasan Asy'ari keluar dan membentuk fahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Mu'tazilah ni saudara bukan lama dia tidak betul. Dia Mu'tazilah ini fahaman kesesatan ini tidak diterima, ini berlaku di zaman Hasan Basri lagi. Saudara sekalian, di zaman sahabat, penghujung sahabat lagi, sudah pun ada fahaman Mu'tazilah ini. Kenapa digelar fahaman Mu'tazilah? Ada seorang manusia bernama Wasil bin Ata. Ketika dia belajar dengan Hasan Basri, dia tak setuju dengan Hasan Basri punya fahaman qada ni lah. Dia berlari keluar. Hasan Basri kata apa? Mu tak usah belajar dengan aku. I'tizal wa anta. I'tizal. Itulah maka digelar Mu'tazilah. Keluar kamu, pergi duduk lain. Jangan main ngaji dengan aku. Maka dia pun lari, maka menubuhkan fahaman Mu'tazilah. Bermula daripada fahaman Wasil bin Ata ni tadi. Sebab tu secara ini tauhid adalah satu senjata yang amat berbahaya kalau kita tidak belajar. Tapi saudara sekalian, saya perhatikan, belajar ayat pun nak buat fatwa tauhid. Macam-macam dia baca buku dia buat fatwa tauhid. Saudara, tak boleh. Saudara, kalau Imam Ghazali, Imam Hasan Asy'ari pun berdepan dengan kesukaran, takkan kita boleh faham begitu saja belajar. Tetapi fahaman kita ialah Ahlussunnah wal Jamaah melalui Hasan Asy'ari. Diterima pakai oleh ulama. Dari segi fiqh kita mengamalkan mazhab Imam Asy-Syafi'i dan Syafi'iyah. Ya, Syafi'i ini adalah mazhab asal Muhammad bin Idris. Apabila dipaham mazhab ini, dibawa hujahnya, dibawa amalannya sampailah ke bawah dia, asalnya nama Syafi'i. Muhammad bin Idris digelar Syafi'i. Jadi orang yang belajar dengan dia ini digelar Syafi'iyah. Maka anak murid dia ni digelar Syafi'iyah. Maka bukan mazhab Syafi'iyah bermakna ulama yang memegang fahaman Imam Syafi'i. Sampailah kepada kita, iaitu sampai hari ini kita panggil dia mazhab Syafi'i. Ini dari segi fiqh. Dari segi tauhid pula kita berpegang dengan fahaman Hasan Al-Asy'ari. Maka fahaman ini digelar Asy'ariyah. Apabila kita berpegang dengan fahaman ini, qada-qadanya, qadim lagi azalinya, Al-Quran kalamullahnya, bukan hadisnya, sampai kepada kita hari ini, maka dari segi tauhidnya kita berpegang kepada Asy'ariyah. Asy'ariyah ni bermakna fahaman, pegangan yang berpunca daripada Hasan
Asy'ari. Okey, dari segi tasawufnya kita berpegang Imam Ghazali melalui kitabnya, fahamannya sampailah ke bawah, maka itu digelar sebagai mazhab. Bermakna dari segi fiqhnya kita bermazhab Syafi'i kerana masyhur dengan fatwa-fatwanya. Dari segi tauhidnya kita berhasan Asy'ari kerana masyhur dengan pendapat-pendapat yang kemas. Dan dari segi tasawufnya Al-Ghazali dengan hujah-hujahnya yang kemas, maka namanya Al-Ghazali. Ramai lagi, cumanya yang ini yang stand up, yang masyhurnya, yang popularnya. Macam juga Syafi'i ni ramai, Imam Nawawi, Imam Sayuti, Imam Baihaqi, Imam apa saja nama bermazhab Syafi'i. Saudara sekalian, Sufyan Ats-Tsauri pun Syafi'i, termasuk Imam Ghazali pun bermazhab Syafi'i. Tetapi Syafi'i ini masyhur namanya. Sedangkan Tok Guru dia sendiri pun orang tak kenal. Siapa Tok Guru dia? Waqi'. Ada orang kenal Waqi'? Awak mazhab apa? Saya mazhab Waqi'iyah. Ada? Tak ada. Bukan bermakna Waqi' ni salah. Tapi masyhur namanya Syafi'i. Masyhur namanya Hasan Asy'ari. Masyhur namanya Imam Ghazali. Maka sebab tu kita kenal dia. Ramai lagi ulama yang berpegang dengan fahaman Imam Ghazali ni, termasuk Tok Aku Palu kalau Melayu kita, Tok Aku Palu, Tok Seleha, Tok Bacok, Tok Khurasan, Tok Kenali. Semua dari segi tasawufnya berfahaman Imam Ghazali. Begitu juga dengan tauhid. Apa saja Tok Guru ada 182 pondok di Kelantan. Semuanya bermazhab Hasan Asy'ari. Inilah fahaman dia nya. Di antara kitabnya Durus Samin, Aqidatun Najid, Risalah Tauhid, Faridatul Faraid. Ini kitab yang masyhur di tanah Jawi lah. Yang paling masyhur sekali bermula daripada Risalah Tauhid. Ini kitab kecil-kecil lah. Lepas tu Faridatul Faraid. Kemudian kita pergi kepada Aqidatun Najid. Kemudian pergi kepada yang kita belajar sekarang Durus Samin. Ini semua fahaman Hasan Asy'ari. Hasan Al-Asy'ari. Dan kitab ini dikarang, kalau hak Jawi ni hak kita baca sekarang ni sudah pun berumur 280 tahun. Bukan baru-baru, bukan main. Ini diterjemah oleh Syekh Daud Abdullah Al-Fatah ni. Kitab asalnya lah Imam Sanusi 700 tahun yang lalu. Jadi sekalian benda-benda gini kena tahu. Ya, kenapa kita berpegang kitab ini? Sebab mereka berfahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita main borong, kadang-kadang kita belajar tu fahaman Syiah. Kadang-kadang kita belajar tu berfahaman Wahabi. Kita tak tahu. Kita tengok bahasa Arab aja. Oh, baca kitab ni, muka surat 100. Dia memberitahu kita bahasanya bini boleh 10. Halang mana agak-agak? 10 tu mazhab siapa? Syiah. Oh, aku baca kitab ni muka surat 98. Wuduk dengan lelaki perempuan bersentuh tidak batal. Mazhab siapa tu? Hanafi. Maliki. Syafi'i batal. Sebab tu kita kena tahu pengarang kita ini mazhab apa. Dari segi fiqhnya mazhab apa. Dari segi pahaman tasawufnya mazhab apa. Tengok pengarang dia tadi. Kalau pengarang dia tadi Ibn Taimiyah, dia bermazhab apa? Pahaman dia Wahabi. Anak murid dia paling masyhur bernama Ibnu Qayyim. Turun ke bawah nama Muhammad bin Abdul Wahab. Turun bawah lagi namanya Ri gitu. Tak tahu nama apa, belakang Ri gitu bunyi. Jadi kita tahulah pahaman dia tu mari mana. Macam kita, pahaman kita ni mari daripada Hasan Asy'ari, turun sampai ke kita sekarang. Tadi bersama juga pahaman asalnya Ibn Taimiyah. Turun kepada Ibnu Qayyim, turun kepada Al-Jauzi, turun sampai pada ri gitu. Jadi kita nak tahu. Sebab tu kita nak tahu, kita belajar dia ni pahaman apa. Tu timbul babi basuh dengan sejuk lah. Macam-macam hari. Sebab apa? Mazhab dia mazhab. Kita ada berapa mazhab? 4. Okey, tengok sini ya. Ni pahaman kalau sedang duduk belajar kat masjid lah, ni lah jadi virus. Saya nak bagi secara logik akal. Fahaman mazhab. Yang pertama Imam apa? Hanafi. Fahaman ini adalah Hanafiyah, ya. Yang kedua fahaman apa?
Maliki. Maliki. Siapa panggil Maliki? Ya. Yang ketiga kita bermazhab dengan Syafi'i. Anak murid dia digelar Syafi'iyah. Yang keempat Ahmad bin Hanbal. Pengikut mazhab ini digelar sebagai Hanabalah. Pengikut mazhab Hanbali itu tadi. Baik. Kalau semua boleh ikut belakang, semua betul belakang, jadi kelima. Jadi 5 mazhab pertama Hanafi, mazhab kedua Maliki, mazhab ketiga Syafi'i, mazhab keempat Hanafi. Boleh pakar belaka. Maka lagi satu mazhab. Nama apa? Mazhab belaka Qiyah. Hak ni hak celakanya. Sebab tu saya kata, kalau kata mazhab boleh pakar belaka, berarti ada satu lagi mazhab. Sedangkan ulama benarkan 4 mazhab. Timbul pula persoalan, kenapa 4 je? Kita pun bijak juga. Who are you? Siapa yang entitle you jadi bijak cerdik tu? Hak 4 ni tuan-tuan, di entitle dia approved by Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi kata khairun nasu qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Jadi ada 300 tahun. Jadi hak 4 ni saudara, dia masuk dalam 300 tahun. Hambali dia termasuk dalam mazhab terakhir sekali sebab dia penghujung ke 300. Sebab tu keluar daripada 300 ini, ulama tidak mengiktirafnya sebagai mazhab, termasuk Imam Taimiyah. Bijak macam mana pun sebab dia terkeluar daripada frame yang dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu mazhab ada 4. Bukan kata 4 ni bijak, nombor 5 tak bijak. Khalifah bersama Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Kenapa tak masuk Muawiyah? Muawiyah juga sahabat Nabi. Bukan sahabat lagi, ifar Nabi. Kenapa tak masuk Muawiyah, Khalifah kelima? Kenapa tak masuk? Kenapa sangat 4 je? Sebab Nabi sudah sebut al-khilafata ba'di salasun. Khalifah aku hanya 3 jangka masa 30 tahun. Jadi Ali masuk di penghujung yang ke-30. Yang ke-30. Muawiyah tidak termasuk. Oleh sebab itu khalifah ada 4 sahaja. Itu sebab dia. Sebab warid Nabi, mandat daripada Nabi, al-khilafata ba'di salasun. Maka kira Muawiyah tidak termasuk dalam 30. Itu sebab khalifah 4. Begitu juga dengan mazhab. The best of the best. Orang alim yang paling clear, paling bijak di kurun ini, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. 4 saja. Terkeluar daripada itu, lam tadawun. Tidak ikut piawaian. Tidak masuk di dalam frame yang dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab dia. Saudara, Imam Sufyan As-Tsauri bukan bijak, Imam Nawawi bukan main-main. Saudara, Imam Nawawi dia faham 4 mazhab dia main. Kenapa dia tak buat mazhab Imam Nawawi ya? Kenapa dia mengaku dia mazhab Syafi'i? Sedangkan dia mahir 4 mazhab semua dekat kepala dia. Kenapa masih lagi bermazhab Imam Syafi'i? Sebab dia terkeluar daripada frame. Lam tadawun. Macam tu ya. Pernah ngaji tauhid? Ngaji Quran pun pernah. Tauhid pun pernah. Ada? Waktu wajahum Musa wa'al-ghunna. Payung ngaji ustaz tak usul. Orang lain sedar okey dah, dia tak boleh lagi. Katanya wajiban gunnah. Kalau dia kata sunnatal gunnah, tak apa. Ni namanya wajiban gunnah. Wajib lah. Maka bila wajib, wajahum Musa. Macam tu. Macam tu juga alif lam mim. Alif lam. Macam kita Quran pula tu. Bahasa ke apa gitu? Mengadakan dan tiada dapat meninggalkan, maka tiada ada kedua part itu dengan ikhtiar. Bukan begitu. Tuhan tidak sakut paut dengan apa-apa ilat. Bukan kata aku ni kata ada malaikat sedih, maka kenalah wajib Jibril. Tak ada. Dan fa'il yang ketiga itu tak dapat mengadakan dan mengadamkan, iaitu fa'il dengan ikhtiar, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan segala kainat ini dengan ikhtiar, tiada menggagahi akan dia dengan satu wajah.
dalam segala wajah daripada dua fa'il, tidak terlibat dengan kerana tu kerana okey sama mustahil atas Allah, maka adalah jalan menafikan bagi iradah perkara itu kerana zahul. Dan ghaflah, lalai dan lupa. Zahur, lupa. Ghaflah lah, lalai. Melazimkan kedua itu menafikan ilmu. Kalau Allah Ta'ala terlupa, bermakna Allah Ta'ala tidak ada ilmu lah. Mana cacat lah kemuliaan Allah, cacat lah kekamilan Allah, sempurna Allah. Dan lazim daripada kita ilmu itu kita ada kehendak. Pula pergi situ pula. Dan arti iradah itu menyengaja. Nampak tak? Iza arada syai'an an yakuna lahu kun fayakun. Tidak ada kena-mengena dengan apa-apa. Menentukan bagi setengah mungkin barang yang harus atasnya dan mengenyajakan kepada yang jahil itu mustahil. Dia sudah buat tadi, dia tahu. Dia ni, dia buat, dia tahu dah. Bak jatuh saja dia aku nak buat mamat. Dia sudah tahu. Lepas ni mamat akan lahir di Mekah. Mak dia nama Mak Aminah. Bapak dia nama Abdullah. Umur dia 63 tahun. Lahir di Mekah. Bangsa Arab. Jadi Rasul. Mati tahun sikit. Sudah ada dalam pengetahuan Allah. Tidak timbul soal mamat kapur. Sudah ada dalam pengetahuan Allah. Muhammad ini kekasihku. Masa Nabi naik Mi'raj, ya Tuhanku, kata Nabi, ya Allah, kata dia, kamu jadikan Musa kalimullah, kamu jadikan Ibrahim khalilullah, kamu jadikan hani-hani paku ni lagu mana? Nabi tanya. Dia kata apa? Ya Muhammad, keistimewaanmu dibanding dengan nabi-nabi yang lain, kamu aku letakkan sebagai Habibullah, kekasih Allah. Lepas tu 7 dia bagi dalam Isra' Mi'raj tu. Maknanya semua cerita ini sudah pun ada dalam pengetahuan Allah. Sejak daripada azali lagi. Sejak daripada azal Muhammad ini akan jadi Rasul. Muhammad ini akan lahir di Mekah. Muhammad ini Habibullah. Tidak timbul mamak kapur bagi Tuhan. Mamak kapur setelah curi tayar kereta. Mamak kapur isak gang. Mamak kapur isak tik lembu tahu. Saudara dia ada setera macam ni. Setera, tahu setera yang awak minum air tu. Dia tunggu kat pada bola pokok dia. Kata, buat kapur duduk pada bola pada gorek ni. Dia nak tunggu lembu berok tau. Bila lembu berok, pok dia gitu kat tahi lembu tu, dia tutup dengan puruk. Bung, tutup dengan bus setera. Akulah raja dia tu. Itulah mamak kapurnya. Hak isak setera. Tutup dengan purung tik lembu tadi, mamak kapung lah tu. Jadi kalau Nabi lah diumpamakan macam tu, tuan-tuan, saya nak tanya hukum dia apa? Murtad. Sebab itu mamat Habibullah. Mamat ialah Rasulullah dalam ilmu Allah. Sebab tu kena ngaji tauhid. Sebab tu sudah confirm Nabi SAW berhenti, tak boleh lagi dah. Tak boleh lagi dah sebut Nabi bodoh, Nabi bengong, Nabi gila, Nabi mak kapur, Nabi kecil, curi selipar. Tak boleh lagi dah. Apa saja kelemahan, apa saja kecacatan manusia, tidak boleh letak lagi pada Rasulullah. Wa'imah dia kecil ataupun dia besar. Setelah tahu dia ini Rasulullah. Tak boleh lagi dah. Mak dia tak boleh hina. Bangsa dia pun tak boleh hina, tuan-tuan. Nabi pesan kepada sahabat, wahai sahabat-sahabatku, aku Quraisy, daripada balangan kalanganku Quraisy. Quraisy itu bangsa ke agama? Bangsa. Jangan pula siapa kata perjuangan bangsa murtad pula. Nabi sendiri pertahankanku Quraisy. Aku Quraisy. Siapa yang menghina Quraisy, dia bukan umatku. Lepas tu sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau macam tu bagaimana kami nak kenal keturunan Quraisy ni bagaimana? Siapa Quraisy ni? Mana keturunannya? Maka Quraisy inilah Nabi kata bermula dari Kinana. Ibni Kinana tabani Khuzaimah tabani Mudrikah tabani Ilyas wa huwa awwal man ahdal burna ila rahabil haramiyah ila zabih Ismail nisbatu wa muntamahi wa muntaha. Orang suruh bahasa berjanji, dia kata murtad. Lepas tu tak tahu sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa Quraisy itu? Quraisy itu ialah keluargaku, bermula daripada Kinana. Sampailah ke akhir hayat dan sampai ke kiamat. Di antara keturunan Kinana ialah Asy-Syafi', melahirkan zuriat bernama Ahmad bin Muhammad bin Idris. Bermakna Muhammad bin Idris ini ialah Quraisy. Situ duduk. Sini duduk. Siapa menjual bahasa Melayu murtad? Lagu mana? Mu India lah, mu Melayu lah. Bangsa itu kebanggaan kita daripada bangsa masing-masing. Tidak kena mengenal dengan asabiyah, tuan-tuan. Asabiyah ini ialah mengaku diri baik, orang lain jahat. Asabiyah. Adapun bangsa, saudara sekalian, ini wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Aku jadikan kamu ini berpuak-puak, berbagai-bagai bangsa. Kejadian Allah, makhluk Allah. Kalau Melayu lah, makan tapai, makan belacan, makan wudu. Kalau India, makan apa? Tosai, kari, makan, kamu India. Ni kita tak say, saya tak bangga jadi Melayu. Allahu Akbar. Saya nak tanya, siapa buat Melayu tu? Ira? Tadi orang belajar Ira? Tak ada. Kerana Allah kepada kita lahir daripada kalangan bangsa Melayu. Tak bangga. Sedap tak bangga dengan siapa tu agak-agak? Tak bangga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah tu jadi kita bahasa Melayu. Kita terimalah kita sebagai bangsa Melayu. Bangsa awak apa? Saya sepatutnya India.